أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama sekali bagi yang belum niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan seorang rasul. Saya ingat kuliah kita dalam Dewan tu kan, dia pindah ke sini nampak meriah sikit, kiri kanan, depan belakang, luar dalam. Kemudian dia punya mic pun saya pun tak tahu saya cakap apa ni. Jadi minta maaf lah. Pagi ni sekadar yang saya mampu, kita nak bercakap tentang satu tokoh
yang merupakan hasil ataupun bukti antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang daripada umatnya yang bernama Muhammad ibn Murad ibn Biyazid. Sultan Muhammad Fatih itulah kan, kita panggil Sultan Muhammad Fatih. Namanya Muhammad bin Murad bin Biyazid. Ketika Nabi hidup, Nabi menyebutkan satu hadis yang masyhur. Kalau orang belajar, dia jumpa lah hadis ni. Kata Rasulullah, la tuftahannal Qastantiniyah. Satu hari kota Konstantinopel akan ditakluk, akan ditawan. Nabi sebut hadis tu, Nabi di Madinah. Tahun berapa? Lingkungan waktu Nabi hidup itulah di Madinah. Sekira-kira Nabi berusia di antara 53 hingga 63 tahun. Dan kota Konstantinopel itu semua orang tahu, bahkan yang dalam masjid ni saya rasa ramai yang dah pernah sampai, iaitulah Istanbul. Istanbul. Di antara ratusan ribu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ratus ribu, yang beberapa ratus daripada hadis itu, Nabi sebut benda yang akan berlaku. Sehingga hari ini ulama berbincang bila Nabi sebut benda yang nak berlaku tu, apakah Nabi lihat ataupun Jibril yang bagi tahu tanpa Nabi tidak pernah ditunjukkan oleh Allah. Contoh, Nabi sebut, aku kenal lelaki terakhir keluar daripada neraka masuk syurga. Nabi kata aku kenal. Kenal macam mana? Ulama sebut seolah-olah Allah tunjuk ke Nabi, Nabi tengok orang tu. Boleh jadi tak kemungkinan begitu? Boleh. Sebab Rasulullah ni kalau Nabi duduk saja-saja, kadang-kadang Nabi solat, Allah tunjuk syurga. Syurga, Allah buka, Nabi nampak syurga. Biasa, kejadian begitu ada ratusan hadis kejadian begitu. Kemudian bila Nabi sebut contoh lain, ini nak cerita mukjizat ni. Sehari baru kita tengok dia pi ke hadis ni. Hadis Muhammad Al-Fatih, Sultan Fatih tu. Bila Nabi berhijrah bersama Abu Bakar, Nabi gunakan jalan yang sangat jarang digunakan oleh orang lain. Nabi upah seorang pakar padang pasir namanya Abdullah ibn Uraiqid. Sebab tu bila Nabi keluar daripada Gua Thur, lepas 3 hari duduk dalam Gua Thur dengan Abu Bakar, Nabi turun. Nabi upah Abdullah bin Uraiqid tolong tunjuk satu jalan yang orang lain tidak menggunakannya untuk ke Madinah. Bukan highway biasa, bukan plus. Kalau plus ni semua orang guna. Bukan jalan kampung biasa, jalan kampung yang jarang orang guna. Tuan-tuan, Kedah nak main KL ni ada jalan kampung. Orang lama-lama tahu lah. Lebih 20-an, 30-an tak tahu. Kalau suruh pi pun dia tak tahu. Dan ada satu lagi jalan, lagi kampung, tapi ambil masa lagi jauh. Mekah nak ke Madinah, Nabi upah orang tunjuk satu jalan yang jarang orang guna. Maka Abdullah bin Uraiqid dia pun tunjuk. Apabila mereka gunakan jalan yang
sangat jarang digunakan oleh orang tadi, Nabi dan Abu Bakar selamat hampir sampai ke Quba. Tidak ada seorang pun yang menjejak perjalanan Nabi dan Abu Bakar, kecuali satu saja pahlawan Mekah, namanya Suraqah bin Malik ibn Ju'shum. Suraqah, dia seorang sahaja, satu-satunya daripada ribuan pahlawan yang ada di kota Mekah ni yang pakar jalan. Akhirnya yang tahu jalan ni hanya seorang saja, dan dia menjejaki Rasulullah dan Abu Bakar. Sampai nampak kuda yang dipacu oleh Suraqah, dia nampak Rasulullah. Nampak apa itu? Abu Bakar pun toleh ke belakang, tiba-tiba kuda itu kaki dia terbenam ke bawah, kuda itu jatuh, Suraqah pun jatuh, tergolek-golek. Dia naik balik, dia kejar lagi Nabi, kemudian kuda itu terjatuh, tergolek, dia pun jatuh, tergolek-golek. Kemudian dia naik kali yang ketiga, dia pecut lagi kuda dia, kaki kuda dia terbenam ke bawah, kuda dia jatuh tergolek bersama dengan Suraqah, jatuh tergolek-golek, jatuh bawah. Akhirnya Suraqah pun berhenti, dia pun tengok, lalu dia pun yakin bahawasanya lelaki yang sedang aku kejar ini ialah seorang lelaki yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak kejar dah, cuma dia panggil Abu Bakar. Dia kata, wahai Abu Bakar, Quraisy menawarkan 100 ekor unta untuk siapa yang menangkap Muhammad, hidup ataupun mati. Sekarang kamu dengan Muhammad duduk di depan aku, tapi aku tak boleh tangkap. Boleh tak tulis satu tanda bahawasanya aku jumpa kalian? Kalau boleh dapat, tak dapat 100 pun dapat sikit pun tak apa dah, nak juga maksudnya. Sebab Nabi dengan Abu Bakar duduk depan dah, tapi nak pegang, nak bawa balik ke Mekah tak boleh. Dan dia satu-satunya yang jumpa Nabi dan Abu Bakar. Maka Nabi pun berkata kepada Suraqah, ini hadis yang nak berlaku ke depan. Nabi kata, wahai Suraqah, maukah kamu aku berikan suatu hari nanti 2 gelang Maharaja Kisra? Tuan-tuan, bukan gelang tangan Habib jual lah, ni gelang Maharaja. Gelang Maharaja ni, saya duduk di Syria 7 tahun. Saya suka pergi tengok di muzium-muzium dia, alat bedah Rom, kubur orang Rom, baju besi yang masih lagi disimpan. Tapi dia rosaklah sebahagian, tapi elok sebahagian, macam-macam kita boleh tengok. Kalau dia punya gelang tangan dia, tuan-tuan, bukan dia pakai macam kita pakai buh di sini, orang perempuan, bukan kita, orang perempuan lah. Orang pakai buh di sini kan, tebal sikit, 5,000, 10,000. Gelang tangan Maharaja ni, bila ada majlis rasmi, dia pakai ni, dia sarung macam tu, panjang ni. Gelang dia, bertatah-tatah ni tak usah cerita lah. Kan? Hari ni kalau seketul besar tu pun 20 juta, 10 juta kan. Bertatah-tatah emas ni, dia sarung macam ni. Ya Suraqah, wahai Suraqah, apakah kamu mahu dan kamu redha kalau aku sarungkan kepada kamu? Idza labista siwarai Kisra, kaifa bika idza labista siwarai Kisra? Mau tak satu hari nanti bukan 100 ekor unta, 2 gelang tebal yang dipakai oleh Maharaja Kisra. Maharaja, dua kerajaan terbesar dunia ketika itu, Parsi dan Rom. Kisra ni Parsi. 2 kerajaan yang paling kaya, yang paling kuat di dunia ketika itu. Tuan-tuan, kalau Rom ni tuan-tuan, dia punya menteri keluarkan tentera 100,000, 200,000 orang tentera. Itu menteri-menteri dia, menteri besar itu, menteri besar ni, bukan lagi kerajaan Rom pusat. Nak beritahu 2 kerajaan ni besar. Suraqah setuju dengan pelakwaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi kita dikenali sejak daripada zaman remajanya
apabila dia bercakap, dia tidak pernah berbohong sekali-kali. Sehingga seluruh penduduk Mekah memanggil Rasulullah bukan dengan panggilan Muhammad sahaja, mereka memanggil Nabi kita dengan panggilan Al-Amin, dan kadang-kala dengan panggilan As-Sadiq, yang bercakap benar. Bila Nabi cakap kepada satu orang Mekah yang kenal Nabi daripada kecil, wahai Suraqah, satu hari aku akan pakaikan kepada kamu 2 gelang Maharaja Kisra, dia setuju. Tuan-tuan, Nabi ketika itu, tuan-tuan, ketika Nabi melafazkan nak bagi 2 gelang Maharaja Kisra itu, Rasulullah bukan kata negeri, rumah pun tak ada. Tuan-tuan faham tak Nabi dalam peristiwa apa? Hijrah. Rumah Nabi di mana? Di Mekah. Di Madinah Nabi ada apa? Rumah pun tiada, pakaian pun tiada, kampung pun tak ada, negeri pun tak ada. Tapi bila Nabi sebut, aku akan beri kepada kamu wahai Suraqah gelang emas yang dipakai pada tangan kanan dan kiri Maharaja Parsi, seolah-olah Nabi nak bagi tahu kepada umat seluruhnya. Dengan yakin Nabi nak bagi tahu, aku akan sampai dengan selamat di Madinah. Aku akan mengasaskan sebuah negara di Madinah. Aku akan membentuk pasukan tentera yang kuat di Madinah. Kemudian aku akan berperang dengan negara terkuat di dunia ketika itu. Dan akhirnya aku akan menang selepas pertempuran itu. Dan yang keenam, Nabi nak bagi tahu, selepas menang, seluruh harta perbendaharaan kerajaan Parsi akan dibawa ke Baitul Mal di Madinah Al-Munawwarah. Antara harta yang akan dibawa balik itu adalah gelang emas tadi. Mukjizat Nabi. Ulama bahas, Nabi diberitahu oleh Jibril ataupun Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk di depan Nabi bahawa dia akan buka ini, buka ini, buka ini. Sebahagian peristiwa Allah buka kepada Nabi. Buka ni tuan-tuan, Nabi duduk macam ni, Allah buka di sini. Macam peristiwa Khandaq, Nabi ketuk batu besar tu, Nabi nampak. Nabi kata Futihat Asy-Syam, dibuka Syam, dibuka sekian, dirampas, dibuka kota Yaman. Nabi kata seakan-akan aku melihat di hadapanku sekarang. Samalah macam hadis yang hebat bila Nabi kata satu hari sebuah kota yang bernama Qastantiniyah, Al-Qastantiniyah akan ditakluk oleh orang Islam. Fala ni'mal amiru amiruha, sebaik-baik komando, sebaik-baik panglima perang ialah panglima perang itu. Wala ni'mal jaishu dzalikal jaish, dan sebaik-baik tentera ialah pasukan tentera itu. Bila Nabi puji, tuan-tuan, Nabi puji kota Konstantinopel yang kuat, yang kukuh, yang benteng pertahanan dia berpuluh-puluh meter. Tuan-tuan tengok ni. Ni tiang ni. Ini berapa meter? Dia ukur lilit dia sini ke sana. Dua ke satu? Kan? Cikgu sekolah dia tahulah pembaris kayu tu kan. Yang ni lebih kurang 1,5 meter. Tembok Konstantinopel antaranya panjang dia 10 meter. Tebal tembok tu. Tuan-tuan bayang ni 10 kali ni. 1, 2, 3, 4 tebal dia. Selama 1000 tahun Konstantinopel tidak pernah dikalahkan. Sebelum tu lagi, sehinggalah Nabi menyebutkan hadis ini. Nabi kata satu hari kota itu akan ditawan oleh orang Islam. Ketika itu yang menawan kota itu ialah sebaik-baik pemimpin dan tenteranya sebaik-baik tentera di atas muka bumi ketika itu. Waktu tu lah tuan-tuan, bukannya melebihi para sahabat. Tuan-tuan jangan faham Sultan Muhammad bin Murad tu maksudnya dia lagi mulia daripada sahabat. Tidak. Tetapi yang dimaksudkan oleh hadis tersebut, dia yang paling baik di atas muka bumi ketika tu dia. Zaman itu.
Pemimpin yang soleh yang akan memimpin ratusan ribu tentera-tentera yang soleh. Nak cari mana tuan tentera-tentera yang soleh? Ha?